Dan Dan solat solat merupakan merupakan syiar syiar terbesar terbesar di di dalam dalam agama. agama. Apa kita Kita kata? kata Dibayangkan dibayangkan seorang seorang mukmin mukmin tanpa tanpa solat solat tak tak boleh boleh dibayangkan. dibayangkan. Itulah Itulah arti arti kalau kalau disebut disebut ya, ya, mana-mana mana-mana riwayat, riwayat insya-Allah kita insya-Allah akan kita akan jumpa, jumpa, mungkin mungkin antara antara sebahagiannya sebahagiannya kita kita jumpa jumpa nanti. nanti. Dan ada Ada juga juga riwayat riwayat yang yang disebut disebut bahawa bahawa solat solat itu itu umpama umpama kepala kepala kepada kepada badan, badan, kan. kan. Itu kan Itu kan memberi memberi faham paham kepada kepada kita kita tak tak mungkin mungkin satu satu orang orang secara secara adat adat dia dia hidup hidup tanpa tanpa kepala, kepala, tak tak mungkin. mungkin. Maka Maka begitulah begitulah hubungan hubungan solat tu solat tu dengan dengan agama agama Islam Islam itu itu sendiri, sendiri, dengan dengan iman iman itu itu sendiri, sendiri. ya. Ya, Sebab sebab itu itu tidak tidak terbayangkan di terbayangkan di zaman zaman Nabi Nabi sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam Wasallam itu itu ada ada orang orang yang yang berani berani meninggalkan meninggalkan solat. solat. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Solat Solat fardu fardu kita kita cerita cerita ni. ni. Sebab itu sehingga kan disebut orang-orang munafik pun mereka bersolat, bahkan bukan bersolat berjemaah lagi. Cuma beratlah pada mereka solat subuh dan solat isyak. Itu nak bagi tahu jemaah subuh dan isyak berat bagi orang munafik. Itu yang beratnya jemaah, bukan solat tu. Ya, tak dibayangkan orang yang hidup sebagai seorang muslim di zaman Nabi SAW, maka mereka meninggalkan solat itu. Tak boleh bayang. Maka itu diketahui secara apa kita kata? Secara awal lagi dah diketahui. Sebab itu kalau dicari, ada ke dalil kalau tinggal solat fardu kena qada? Contoh, tinggal solat fardu sengaja kena qada. Ada ke dalil? Bagaimana nak dicari dalil itu? Kerana benda itu tidak berlaku dan tidak mungkin berlaku di zaman Nabi. Nanti kita akan jumpa apa hukum dia. Hukum orang meninggalkan solat itu sendiri. Maka Nabi menyebut di dalam hadisnya, orang yang tinggal solat tadi dalam keadaan dia lupa atau dia tertidur. Kerana lazimnya Allah beri kita akal. Akal ni dia mengikat, kan, nama akal, aqala ni pun dia mengikat. Ikat tu mana ingat. Jadi bila terputus ingat ikat tu terputus makna lupa. Dia lupa. Lupa maka kena. Jadi tak dibayangkan dia sengaja meninggalkan solat. Tak ada. Terlupa, makna berlaku sesuatu pada ingatan dia. Dia terlupa. Maka hendaklah dia qada. Kalau dia tertidur, kerana dia letih. Kan? Tak ada sengaja tidur dah, tak ada. Tertidur mungkin kerana letih berjihad dan seumpamanya. Maka terjaga, qada. Mana dalam keadaan itu, mana tiada sebarang uzur yang disebut boleh meninggalkan solat. Tak boleh. Maka itu mana keadaan pentingnya solat itu sendiri. Ya. Kalau dilihat, kalau kita mendalami dalil lah, kita mendalami dalil. Kan Nabi sebut, man nama an salatin aw nasiyaha. Siapa yang tertidur hingga terlepas solat atau lupa. Nasiya itu lupa. Dalam Al-Quran datang nasiya ni satu makna lupa. Satu lagi tinggal dengan sengaja pun diguna nasiya juga. Ada dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan perihal orang-orang yang buta di akhirat. Orang yang mana dibangkitkan dalam keadaan buta di hari akhirat nanti. Maka mereka menyebut, lima hasyartani, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, sedang aku di dunia dulu dalam keadaan melihat. Aku dulu boleh melihat. Apa Allah Ta'ala jawab? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha
wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Taala kata, seperti itulah ketika mana telah datang kepada kami ayat-ayat kamu, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Terbalik. Ya. Telah datang kepada kamu mana? Di dunia dulu ayat-ayat kami. Fanasitaha, Allah Taala sebut. Lalu engkau lupakan. Lupakan di sini bukan makna lupa yang kita kata terlupa tadi, bukan. Sebab itu dalam tafsir menyebut fanasitaha, makna dia fataraktaha, kau meninggalkannya. Engkau tidak mempedulikannya. Itu makna lupa. Mana di akhirat disebut seseorang yang meninggalkan sesuatu perintah dengan sengaja, artinya dia lupa. Dia sengaja melupakan. Kalau kita melihat dari sudut itu, qada solat. Jangan dimain-main dengan hukum agama. Cukup dengan istighfar. Bermain-main dengan agama, nanti kita tengok apa hukum dia. Baik. Dan salat merupakan syiar yang terbesar di dalam agama, dan ianya sebaik-baik amalan yang mendekatkan, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud, mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah, wa fi riwayatin afdal, faqala as-salatu liwaqtiha. Maksudnya, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Dalam riwayat yang lain menyebutkan, apakah amalan yang terbaik? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solah pada waktunya. Itu amalan yang terbaik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam satu riwayat lagi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in salahat salaha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Maksudnya, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisap terhadap hamba-Nya pada hari kiamat kelak ialah solat. Apabila ditunaikan dengan baik solatnya itu, maka baiklah seluruh amalannya yang lain. Sebaliknya, apabila rosak solatnya, mana tidak ditunaikan dengan betul atau sengaja meninggalkannya, maka rosak jugalah seluruh amalannya yang lain. Mana riwayat Imam At-Tabrani. Jadi sebab itu ada guru-guru yang mendidik anak murid ni dengan perbaiki solat. Apa-apa pun baiki solat, baiki solat. Mana ambil jaga solat tu sebagai mujahadah, perjuangan dia. Benda yang patut dijadikan sebagai suatu perjalanan mujahadah. Tu dia. Kenapa? Kerana dia ada kaitan dengan seluruh kehidupan kita. Tengok nota kaki nombor 37. Faedah. Sebahagian ulama menyebutkan kelebihan-kelebihan solat serta faedah-faedahnya. Sesungguhnya ia membantu menunaikan hajat-hajat yang penting, memurahkan rezeki, mencegah daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran, meninggikan darjat, memberi syafaat, menggandakan pahala, menyucikan karat dosa-dosa dan kejahatan, memudahkan menyeberangi atas tiang sirat dan menyelesaikan bagi segala kebuntuan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa suatu perkara, mana ada perkara yang kita kata susah, ada perkara yang merunsingkan berlaku pada baginda, maka baginda akan segera menunaikan solat, seperti yang diriwayatkan di dalam Sunan Imam Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad daripada hadis Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Itu antara faedah. Ya. Kita kata ada buah. Kalau pokok tu ada buah dia. Jadi pokok tu dapat kat akhirat, buah tu, barakah tu dapat kat dunia. Bukan amalan tu. Sebab tu disebut rugilah seseorang yang beramal kerana dia nak faedah tu, rugi. Kan?
Sebab apa? Sebab amalan balasan amalan tu yang sebenarnya ialah di akhirat. Tak layak balasan tu berada di dunia, kerana dunia ni tak mampu nak tampung dia. Dan rugi. Jadi apa yang kita dapat di dunia maka disebut faedah. Disebut, kita kata apa? Barakah. Disebut. Itu ada. Dalam hadis semua ada sebut tu. Tapi kalau orang bukan Islam, memang dibalas kat dunia. Memang dibalas apa kebaikan dia buat, semua dibalas kat dunia. Tapi orang Islam, orang Muslim, orang beriman, kerana iman dia kepada akhirat, maka segala amalan dia tadi akan disimpan di akhirat. Dibagi bunga ya. Ya, faedah. Tu faedah betul tu. Tu tak rugilah. Ya. Pelaburan yang tidak akan rugi punya. Yang itu dia. Baik. As-salawatul mafruḍah. Salat fardu. Salat fardu ada 5 waktu dan ia merupakan 17 rakaat sehari semalam. Tidak tergugur kefarduannya ke atas tiap-tiap mukallaf, iaitu mereka yang baligh lagi berakal. Itu ada mukallaf, baligh berakal. Mana pertama sekali dia mesti, kita kata syarat dia ada akal. Kan? Sebab tu disebut akal inilah sebenarnya tempat ujian. Tempat ujian kat dunia ni. Yang nampak kan, nampak ni air kan, mana yang boleh dia menerima tu. Ada manfaat, ada tu. Tu akal tu. Ni akal. Lepas tu sampai umur baligh. Mana syariat menetapkan satu had umur yang ketika sampai maka dia diberi tanggungjawab agama pada dia. Kita kata dia dah besar lah, ya. Baligh dan berakal. Melainkan dengan kematian atau hilang akal. Tu dia. Mana kalau orang tu mati, habislah kefarduan dia. Orang tu hilang akal, habislah kefarduan dia. Ya. Tengok nota kaki nombor 38. Ada riwayat menceritakan bahawa sebahagian daripada seksaan orang-orang yang mengambil ringan dengan solah ialah diangkat keberkatan umur dan rezekinya, diangkat tanda orang soleh dari wajahnya, tidak akan diterima doanya dan doa orang-orang soleh ke atasnya, tidak akan diberi ganjaran ke atas amalannya, dia akan mati dalam keadaan yang sangat dahaga, sangat lapar dan hina, kuburnya disempitkan dan gelap, Allah Ta'ala tidak memandang dan menyucikannya, dan baginya azab yang amat pedih. Ini kutipan daripada kitab Syarah Al-Ainiyah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada kecuaian, meninggalkan solat. Kita berhajat kepada Allah, ya, agar membantu kita. Lalu ada orang kan, kadang-kadang dia kata, ya kok kita perlu pertolongan Allah. Perlulah. Kenapa? Ada benda ketika kita nak buat kita rasa senang. Ada benda kita nak buat kita rasa susah. Masalah dia, bila benda tu yang tak elok mudah je kita buat, kita rasa senang je nak buat. Tapi bila benda tu adalah benda yang baik, susah je kita nak buat. Kenapa? Kan kita perlu pertolongan Allah, kerana jahatnya nafsu kita. Ada satu sahabat Nabi, hebat sahabat ni. Nama dia Sayyidina Suhaib radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyebut suatu perkataan yang mana perkataan ni menjadi pujian lah sebenarnya, menjadi pujian dan menandakan tingginya kedudukan beliau. Apa yang Nabi sebut pada Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu? Nabi sebut, ni'mal abdu Suhaib, atau ni'mar rajul Suhaib, illam yakhafillah lam ya'sih.
Ni perkataan dia, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak dia takut, kalaulah dia tidak takut kepada Allah. Ini tak berlaku sebenarnya. Kalaulah dia tidak takut kepada Allah pun tetap dia tidak memaksiati Allah. Kalaulah dia tidak takut kepada Allah, tu sebenarnya tak berlaku tu. Tak akan berlaku, ya. Katalah, mana kalaulah dia tidak takut kepada Allah, tetap dia tidak maksiat kepada Allah. Itu kemuliaan dia. Padahal kalau kita hamba Allah yang biasa, artinya tak takut pada Allah, maksiatlah. Kan? Sebab tu disebut idza lam tastahi. Kan? Tak takut, tak malu, maksiatlah. Itu keadaan kita. Itu kita punya apa, keadaan nafsu yang sangat buruk. Jadi berlaku. Sebab tu kita kena minta pertolongan Allah. Dalam sebuah hadis menyebutkan bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Maksudnya perbezaan antara seorang lelaki mukmin dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan solat. Mana antara mana yang menjadikan berbeza, mana yang membezakan orang mukmin, yang membezakan orang mukmin dibandingkan dengan kekufuran dan dengan kesyirikan itu, tu apa dia? Solat tu sendiri. Kalau tak solat, semoga Allah pelihara kita, maka berkelakuanlah kita seperti mereka. Dalam riwayat yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian yang membezakan di antara kita dan mereka, yakni orang kafir, ialah solat. Sesiapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia telah kufur. Riwayat Imam Tirmizi. Nanti tengok hukum. Ini yang saya kata tadi, awal tadi saya kata tengok hukum dia. Apabila seseorang mukallaf itu meninggalkan satu daripada solat fardu, satu, sekiranya sengaja meninggalkan solat kerana engkar. Ingat tu, meninggalkan solat kerana engkar. Kerana engkar ni maksud dia apa? Bila ditanya kenapa tak solat, solat bukannya fardu, dia tahu. Itu dia engkar. Dia engkar kefarduan solat. Karena solat bukan fardu, solat bukan wajib, dia tahu. Tu dia mana dia engkar kewajipan solat. Sebab tu disebut mengengkari kewajipan solat ni, duduk dia dalam hati. Dia mengengkari benda tu. Maka dia telah murtad dan boleh dibunuh kerana kafir. Maka tidak disolatkan jenazahnya dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang Islam. Kedua, atau sengaja meninggalkan solat kerana malas. Ini dia tahu solat tu wajib, solat tu fardu, tapi berat, malas. Maka dia diminta untuk bertaubat. Sekiranya bertaubat, terselamatlah dia. Namun jika enggan bertaubat, maka dia akan dibunuh sebagai hudud ke atasnya, dan dia di dalam kehendak Allah, yakni Tuhan alam semesta, sama ada diseksa ataupun diampunkan dosanya. Tak boleh dibayang sebenarnya orang Muslim, orang mukmin tak solat. Itu sebenarnya keadaan dia, tuntutan dia, ya. Pendapat sesetengah ulama mazhab seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahawa hukumnya kafir secara mutlak bagi mereka yang meninggalkan solat, sama ada meninggalkannya dengan ingkar atau malas. Ini lagi berat lah. Ini lagi berat. Seorang kanak-kanak mumayyiz, yakni dapat membezakan antara baik dan buruk apabila telah mencapai umur 7 tahun, hendaklah disuruh mendirikan solat secara wajib, dan ada pendapat mengatakan sunat, dan dipukul jika meninggalkan solat setelah meningkat umur 10 tahun. Jadi bukan, jangan salah faham, ya, kerana kita ni hidup dengan nafsu yang jahat. Bila dengar perkataan pukul tu, memang kita maksud dia belasah, bukan macam tu, ya. Kerana kita memang hidup dengan nafsu yang jahat, kan. Bila terdengar je benda-benda negatif ni, siaplah. Memang itulah makna dia, bencilah makna dia.
Memang kita dah hidup dengan benda tu. Padahal didikan Islam tu adalah sangat mulia. Ajar macam mana nak, apa kita kata, pukul pun ajar. Ya. Bukannya bantai belasah sampai patah. Bukan. Bukan macam tu. Semalam kuliah semalam pun ada penerangan tentang hamba. Kenapa dalam Islam menitik beratkan soal masalah hamba? Kenapa ada hukum hamba dalam Islam? Sedangkan apa? Sedangkan kalau dipikirkan balik, kan itu kan mempergunakan orang, betul? Mana menjadikan orang macam barang. Nampak tak? Kan hamba tu maksud dia apa? Dia tak punya nilai diri dia sendiri. Maknanya dia tidak boleh memiliki diri dia. Dia tu dah macam barang, boleh dijual beli, boleh diberi, boleh apa? Boleh dihadiahkan dan seumpamanya. Lalu mengapa dalam Islam tu ada hukum hamba? Kerana Islamlah yang akan mengajar bagaimana menjalankan hukum kalau berlaku penghambaan itu sendiri. Islamlah yang akan mendidik umat dia. Kenapa? Karena hakikat dia, orang-orang yang menentang sistem penghambaan tu, contoh, siapa dia? Orang-orang kafir yang menggunakan pemikiran kita menentang. Tapi hakikat mereka lah yang melakukan. Mereka lah yang melakukan. Kalau ketika mana mereka menjajah, mereka mendapat kekuasaan, mereka lah yang akan melakukan. Dan mereka akan melakukan dengan cara yang paling buruk. Tengok disebut tentang peperangan dan seumpamanya. Bagaimana dalam Islam mengajar tentang peperangan, punya adab yang perlu dijaga. Engkau dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala atas kesalahan yang kau lakukan, kan? Tetapi diambil itu sebagai buruk dan seumpamanya. Padahal mereka lah yang melakukan sebaliknya itu. Yang berwenang-wenang dengan yang dinamakan manusia, dengan makhluk-makhluk Allah, dengan tumbuh-tumbuhan, mereka. Sebab itu Islam mengajar setiap perkara ada. Sehingga ada satu sahabat, nama dia Abu Zar. Nama dia Abu Zar radhiyallahu anhu. Jadi di zaman tabi'in ni, orang tabi'in ni mereka belajar dengan sahabat. Jadi antara perkara pelik yang mereka tengok ialah Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu dengan hamba dia tak ada beza. Tak ada beza. Pakaian Sayyidina Abu Zar, pakaian hamba sama. Biasanya hamba ni dia ada bezakan sikit supaya tahu ni tuan ni hamba. Tapi bila tabi'in tengok Abu Zar dengan hamba dia sama, baju dia sama. Maka ditanya kepada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu, kenapa engkau tidak membezakan engkau dengan hamba, engkau tuan dia hamba? Maka Sayyidina Abu Zar cerita tentang keadaan dia di zaman Nabi SAW. Maka berlaku satu peristiwa di zaman Nabi SAW. Maka satu ketika hamba dia ada hamba. Hamba tu melakukan sesuatu yang dia tak suka. Dia tak buat benda yang dia suruh. Maka apa berlaku? Maka Sayyidina Abu Zar dia kata, maka fa'ayyartuhu bi ummih, maka aku pun maki mak dia. Maki, mana aib kan, mana maki mak dia. Kan, maki ayah, maki mak, tu amalan jahiliah lah tu. Maki mak dia. Maka didengar oleh Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, wahai Abu Zar, innaka mru'un fikal jahiliyah. Nabi kata, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang punya perangai jahiliyah. Punya perangai jahiliyah, Nabi kata. Nampak, agama tu menitik beratkan perangai tu sebenarnya, akhlak tu. Maka Nabi sebut, apabila engkau dikurniakan Allah Ta'ala rezeki, mana hamba ada didatangkan saudara-saudaramu di bawah jagaanmu, maka Nabi kata apa? Berilah pakaian kepada mereka apa pakaian yang kau pakai. Berilah makanan kepada mereka apa makanan yang kau makan. Dan itu yang dibuat oleh Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Sampai tak ada beza. Orang lain biasa beza, dia tak ada beza. Mana mulia. Jadi Islamlah yang mengajar, yang mendidik dengan adab, dengan akhlak mulia. Baik.
syurutus salah, syarat-syarat sah solat. Jadi kita dah jumpa sebelum ni disebut perintah untuk menunaikan solat itu mesti dilakukan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat. Jadi bagi solat ada syarat-syarat yang mesti mendahuluinya dan ia mesti kekal padanya hinggalah selesai menunaikannya. Ni beza syarat dengan rukun. Rukun ni dia pada masa tu je. Contoh kita angkat takbir, masa tu jelah. Kan? Kita baca Fatihah, masa tu jelah. Kan? Kita rukuk, masa tu jelah. Tu rukun. Tapi kalau syarat ni dia mesti daripada awal sampai akhir dia mesti ada dalam keadaan syarat tadi tu. Di antara syarat-syaratnya ialah suci daripada hadas kecil dan besar. Mana daripada sebelum solat dia mesti bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, nanti akan diterangkan. Ya, apa itu hadas kecil, hadas besar. Terus sampai akhir solat. Mesti dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru. Kalau dia nak berhadas kecil. Ya? Atau berhadas besar. Suci daripada segala jenis najis. Menutup aurat. Masuk waktu solat. Menghadap kiblat. Ni antara kita kata apa? Syarat-syarat solat. Suci daripada hadas kecil itu terhasil dengan wudu. Nampak? Berwudu. Mana kita ketika mana kita berwudu, maka terangkatlah yang nama dia hadas kecil. Manakala suci daripada hadas besar terhasil dengan mandi wajib. Jadi kalau kita berhadas besar tu apa? Nanti akan dibagi tahu. Mana mudah cara kalau kita sebut sekarang kan, mana kita keluar air mani, ataupun period gitu kata. Tu hadas besar lah tu. Ya. Maka nak dihilangkan tu mesti mandi wajib. Dan yang menggantikan wuduk dan mandi ialah dengan melakukan tayamum ketika ada uzur seperti yang akan diceritakan pada babnya nanti. Tu asal asalnya wuduk dengan mandi. Tu asal. Asalnya wuduk dengan mandi. Tapi katalah ada uzur, nanti kita akan bincangkan uzur, maka dia boleh ganti dengan tayamum. Itu nanti kita akan sampai. Maka maqasid bersuci itu ada 4. Maqasid ni mana maksud, mana suatu ibadah yang maksudah sebenarnya. Ya, mana dia dipanggil, dia tetap namanya ibadah. Walaupun dia adalah sebagai sampingan kita kata. Contoh wudu. Wudu tu adalah ibadah yang tersendiri. Walaupun kita kata dia tu adalah sebab untuk boleh solat. Tapi sebenarnya wudu tu adalah apa kita kata taharah yang diqasadkan dalam agama. Dia adalah apa kita kata taharah. Suatu bentuk bersuci yang dituntut dalam agama. Ada 4 ya. Pertama berwuduk, kedua mandi wajib. Mandi wajib itu maksudah, maknanya kalau kita dah berhadas besar kena mandi wajib. Tayamum, kalau dah terpaksa kita dah tak ada air dan seumpamanya ada syarat dia, kita pun boleh tayamum. Dan yang keempat menghilangkan najis. Maknanya kalau kita baju kena najis, jangan solat. Ya, terus solat. Tak boleh, dia kena hilangkan najis tu. Ya. Mana kena cari tu dululah. Contoh kan ada orang dia tersilap, dia jemaah ni pahala besar. Dia fikirkan pahala besar. Dia tak fikir najis tu menyebabkan solat dia batal. Kena cari dulu air. Ya, cari air dulu, settlekan najis tu, lepas tu solatlah. Kan? Kecuali kalau dia ada baju lain, pakailah baju lain yang tak ada najis. Ya, betul. Mana kita dah ada wuduk nak pergi solat, contoh dia. Tiba-tiba terpijak tai cicak. Tu soalan kan. Terpijak tai cicak ni macam mana? Pergi bersihkan kaki kita lah.
Dah tu je. Wuduk tu tak batal. Ya. Wuduk tak batal. Wuduk batal ni keluar keluar di depan dan di belakang tu. Tak kira lah benda biasa atau luar biasa. Semua batal. Yang biasa tu keluar angin, keluar kentut, keluar najis tu biasa. Atau luar biasa, keluar duit 50 sen. Batal. Batal wuduk. Ya. Dia tak tahu dia tersilap, telan. Makan out dengan 50 sen sekali dia telan. Contoh. Kan? Lepas tu pergi sakit perut, buang air, keluar 50 sen. Tak ada tanda najis, tak ada. Tak ada. Belek-belek tak ada. Kesan najis tak ada. Sebiji 50 sen keluar. Batal wuduk dia ya. Tu dia. Itu keluar yang luar biasa. Sebab keluar daripada situ. Batal wuduk dia ya. Jadi apa dia nak buat? Dia tak boleh ambil 50 sen. Bersih lah. Masuk poket. Tak boleh. Basuh dulu. Ya. Tu dia. Tu keluar depan belakang. Lepas tu bersentuhan. Lelaki perempuan. Yang kita kata? Yang ajnabi. Bersentuhan kan. Tu. Ataupun kita kata yang lagi hilang akal. Tertidur. Kecuali tidur duduk. Duduk yang tetap. Tu tak batal wuduk dia. Tu tak batal wuduk dia. Tapi tidur baring batal wuduk. Tidur baring lelap hilang, batal wuduk. Tapi kalau duduk hilang juga, tak batal wuduk dia. Ya. Sebab apa? Maka ulama kata kenapa tidur duduk tu walaupun hilang dia tak batal wuduk. Pertama, kalau segi dalil memang berlaku benda tu di zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat pun tunggu. Kadang-kadang ada Nabi lewatkan sembahyang isyak. Betul-betul lambat. Ikut kesukaan Nabi suka solat isyak tu memang lambat. Itu kesukaan dia. Tapi kerana meringankan umat tu, Nabi lakukan pada awal. Jadi ada waktu-waktu yang mana memang Nabi lambatkan. Maka sahabat tunggu. Maka dalam riwayat tu kata, aku tunggu dan tertidur. Jaga. Nabi tak sembahyang lagi. Kan? Duduk gelas zikir apa, tertidur lagi. Tertidur duduklah makna dia, bukan tidur baring. Baring Nabi. Kan? Tertidur. Jaga. Nabi tak sembahyang lagi isyak. Kan? Tunggu tertidur lagi. Tu ada riwayat. Segi dalil memang ada. Itu satu. Dan yang keduanya, kenapa tertidur duduk tadi tidak membatalkan wuduk? Kerana kedudukan tadi. Kedudukan tu menahan. Ya. Dan yang membatalkan wuduk juga ialah menyentuh kita punya kemaluan kita dengan tapak tangan ni. Sentuh. Ni. Mas. Dia panggil mas. Sentuh tapak tangan ni, sentuh kemaluan kita tu. Yang kita kata yang depan tu dan juga yang belakang tu. Belakang tu mana halaqah tu. Lubang, lubu tu, sentuh. Batal wuduk itu, ya. Baik. Berwuduk, mandi wajib, tayamum dan menghilangkan najis. Okey. Wasilah. Wasilah ni kita kata apa dia? Terjemah dia tengok benda-benda yang diguna, perantara lah, perantara. Tu wasilah. Satu dia ada maksud benda yang memang kita kata dikehendaki. Benda yang dikehendaki sebagai apa? Bersuci tadi tu, benda yang dimaksudkan. Dan satu lagi dia kata wasilah. Wasilah ni perantara, alat. Benda-benda yang diguna untuk bersuci juga ada 4, iaitu satu, air yang suci. Kita kata air mutlak. Yang kedua, tanah suci. Tanah suci yang ada debu, untuk tayamum. 3, alat-alat samak. Iaitu tiap-tiap benda yang kesat yang boleh menanggalkan lebihan darah atau daging pada kulit. Ini samak. Ya. Samak. Ini bukan yang sertu tu, ni yang samak kulit. Dibar dipanggil. Mana kulit dari tu, ketika mana ada satu ketika Nabi SAW lalu di sebelah
bangkai kambing. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabat, apa? Hal istamta'tum, apakah tidak engkau mengambil manfaat dengan apa, kulit bangkai ini? Maka sahabat radhiyallahu anhum jawab, innaha mayyitatun. Ini kan bangkai. Ini bukannya sembelihan. Sembelihan okey. Kulit dia memang dah suci, siap-siap. Tapi ini kan bangkai. Maka Nabi SAW bersabda, innama haruma akluha, yang haram tu makan. Tetapi kalau kulit bangkai tadi tu disamak, maka kita boleh ambil manfaat dia. Ya, tu ada dalam riwayat. Hal lastamta'tum bi ihabiha. Tu dia riwayat tu. Hal istamta'tum bi ihabiha. Tu. Ihab tu makna kulit. 4. Batu beristinja, iaitu tiap-tiap batu yang suci, yang keras dan mampu menanggalkan najis, serta yang bukan dari benda yang dihormati, serta seperti makanan atau kertas yang mengandungi ayat Al-Quran, hadis atau tulisan ilmiah dan lain-lain. Jadi batu istinja, kita tahu nak kalau apa guna batu, mana nak bersihkan kita punya kemaluan tadi tu, lepas buang air kecil dan air besar, antara pilihan yang kita ada guna batu. Kan? Batu ni bukan batu tepi jalan tu. Bukan batu yang bahasa Melayu kita dapat tu batu. Batu kita pergi tepi jalan ambil, memang tak jadi. Bukan tu. Batu yang dimaksudkan ialah daripada bahasa Arab hajar. Kita terjemah dia batu. Hajar ni apa dia? Orang Arab dia ada tanah tadi tu kan, kalau kita dulu-dulu ada lumpur tau, lumpur. Tanah liat tu, lumpur tu kan, dia masa dia berair tu kan dia lembik kan. Bila kita kepal dia contoh, lalu kita jemur, dia akan jadi keras. Itu yang dimaksudkan. Itu hajar yang dimaksudkan. Okey, batu yang dimaksudkan tu makna batu tu keras. Bukan batu tepi sungai kau apa bukan. Kerana dia tak mampu. Kalau kita, contoh kita ada air setitik lah, air setitik. Kalau kita bawa batu jalan tu, apa benda yang kita boleh buat? Kan? Batu jalan tu apa jadi? Merebaklah air tu. Tak berlaku apa-apa. Tapi kalau yang batu lumpur tadi tu, yang dah keras tu, kita letak atas, dia masuk, dia menyedut, dia meresap. Itu maksud dia. Ya, itu maksud hajar tadi tu. Dia ada upaya menyerap tu. La, bukan. Sebab tu boleh guna tisu, boleh guna. Sebab dia boleh serap. Tapi janganlah halus sangat kan, sampai dia serap tu kena ke tangan kita pula. Bukan macam tu. Bagilah tebal. Ya, itulah gunanya batu tadi tu. Dia tak adalah sampai kena ke tangan kita. Kalau batu tu dia besar, boleh guna tiga penjuru. Itu kata 3 kali istinja, ya, dengan batu. Jadi pahami tu. Dan seterusnya ialah wasail al-wasail. Ini perkara yang diperlukan agar terhasilnya perkara-perkara yang digunakan untuk perbuatan bersuci itu. Ada 2, iaitu pertama bekas. Bekas lah. Ya, kita nak istinja, kita nak bersuci guna air, betul? Ya, air itu mesti ada bekas. Sebab tu syariat kata bekas. Inak dia ada bekas. Kita nak panggil wasail. Apa perantara? Sebab kadang-kadang ada air tapi tak boleh ambil. Contoh air tu dalam telaga, yang kita tak ada apa alat nak ambil. Kan? Itu dia wasail pula. Kan? Tak ada alat. Macam mana? Tu dia. Kalau nak terjun ke dalam tu tak boleh naik pula. Dah bahaya nyawa kita. Contoh. Sebab tu dia ada wasail dia ada bekas, dia ada satu lagi. Itu bekas.
Yang kedua bersungguh-sungguh, iaitu berusaha untuk mendapatkannya, mendapatkan tujuan itu. Mana dia kena pergi, sebab tu nanti insya-Allah kita akan bincangkan lagi. Baik. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian pada pagi ni sampai habis ya. Syarat solat tu. Kita insya-Allah pada pelajaran akan datang kita akan masuk berkenaan dengan wudu insya-Allah. Jadi ada apa-apa ke nak tanya? Kita dah masuk sikit kan tentang fiqh tu. Taklah detail tapi alhamdulillah. Ada? Tak ada, mudahlah kita. Kita tasbih lah. Kita tasbih kafarah je lah ya. Jadi bagus juga kalau kita teringat tu kita tulis kan. Kita tulis, boleh tanya. Letak kat sini, mudahlah. Kalau teringat, kadang-kadang masa kita kita duduk di tempat lain, teringat nak tanya. Bila dah duduk sini, memang lupa. Itulah dia. Memang itu kan, bila dicari tak jumpa. Yo. Macam mana? Kering dengan kering. Okey. Kalau kering dengan kering ini bukan cerita batal wudu. Ini cerita berpindah hukum. Kan tai tu hukumnya najis kan? Bila kita bersentuhan, soalan dia apakah berpindah? Kan kita jadi mutanajis, terkena najis nama dia. Okey, jadi kaedah dia ialah bila dia kering dengan kering dia tak ada masalah. Jafun ala jafin tahir bila khilafin. Mana ketika kita tersentuh dia dalam keadaan kering, dia tak berpindah. Jangan dicarilah detail-detail. Kan kalau kita cuba pakai ke spek mata lah dia ada tan. Yang itu tak ada, dah bukan itu yang syariat sampai ke sedalam itu, bukan. Ya. Dia ikut zahir kita, dia memang kering. Dah. Jadi itu bukan lesen sengaja kita nak pegang najis ya. Itu bukan lesen ya. Kan kita kering, kita pun sengaja bukan. La. Itu berpindah hukum tu. Kita jadi mutanajis, tempat yang terkena tu jadi mutanajis. Ya. Kalau kering dia tu. Kadang-kadang ada orang dia terbawa fikir macam ni detail lagi dia tak ada. Bukan macam tu ya. Wallahu alam. Semoga apa yang kita dapat ya pada hari ini bermanfaat ya untuk diri kita. Ada lagi? Okey. Kita ni soalan dia ialah mana kita dah 4 rakaat dah confirm kita naik kan ke 5. Okey, naik dengan sengaja batal. Kalau naik sengaja. Ini lupa ni cerita dia. Lupa kita pun naik lah. Kita pun naik kan. Kita lupa berapa. Cukup ke tak cukup? Cukup ke tak cukup? Sebab kaedah kalau cukup dengan tak cukup kena ambil tak cukup. So kita naik satu. Jadi bila kita naik satu, tiba-tiba dah di atas baru ingat dah cukup. Tu dia. Tu soalan kan. Dan naik ke atas, tadi dah cukup 4, tadi dah rasa dah. Dia kata kan, betul lah 4. Jadi bila dia teringat dia dah cukup, apa betul buat? Turun balik. Tak payah. Terus turun tasyahud. Dan kemudian dia sujud sahwi. Subhanallah. Jangan tegur lah. Imam tu, macam mana tu? Imam tu terus. Kalau satu masjid tegur subhanallah takkan imam tu itu tak takkan lah itu macam mana tu. Kalau dia sengaja batal lah dia. Kan? Kena satu orang istikhlaf dia kalau dia batal.
Kalau makmum naik pun sama, turun balik. Turun balik. Tak. Dia tak, kalau sengaja ikut tak boleh. Dia contohlah dia tahu, dia cukup dah ni, kenapa imam naik dia pun naik juga. Tak boleh lah macam tu. Batal lah. Kan? Tapi kalau misalnya contoh dia pun imam naik, dia pun ramai kan. Berapa dah ni? Dia pun naik kan. Dia pun naik kan. Lepas tu imam tu rupanya salah lah. Dia pun turun. Tak ada. Tak ada lah, batal. Yalah. Kalau itu imam tu bila semua makmum beriktikad imam tu dah batal kan. Mana imam tu dah batal, dia terus gitu. Subhanallah, subhanallah. 전에 들어왔습니다. 이번에도 거의 동시에 들어왔습니다. 네, 어느 선수가 들어온지 모르겠지만은 선수가 마지막에 또 밀어넣기로 1승을 가져오면서 두 선수 1대2를 만들었습니다. 두 선수 경기 정말 재밌게 하네요. 네, 시속도 9.8에서 73km를 유지하면서 이 선수들 정말 관중들이 환호성이 나오고 절로 박수가 나오는 경기를 보여줬습니다. 다시 한번 보시죠, 경기. 아왕이 바깥쪽으로 돌면서 직선주로 해서 거의 나란히 통과했던 두 선수였습니다. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Apa yang kebaikan, benda yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, ya. Saya ingat untuk ingatkan diri saya. Saya pun banyak lupa kan. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa pada Allah, diberi kepada kita taufik, dapat kita beramal untuk acara sprint. Kebaikan dapat pula kita kongsikan manfaat dia kepada saudara-saudara kita yang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Lihat bagaimana pencaturan yang akan dilakukan oleh pelumba negara, legenda negara yang lahir pada